Salam sejahtera pelajar, saya Joe Kartik, Guru Pengajian Perniagaan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Cikgu nak bincang bahagian yang kelima, iaitu berkaitan dengan kebaikan dan kelemahan organisasi yang menjalankan tanggungjawab sosial. Kebaikan maksudnya kenapa mereka suka buat tanggungjawab sosial, kelemahan maksudnya kenapa mereka tak nak buat, ataupun tak sokong. Kita pergi kepada kebaikan. Kenapa mereka menyokong pelaksanaan tanggungjawab sosial? Kenapa mereka suka buat tanggungjawab sosial? Yang pertama, meningkatkan imej atau jenama organisasi. So, syarikat yang menjalankan tanggungjawab sosial ni, mereka dipandang tinggi berbanding dengan pesaing. Look higher. So, mereka dipandang tinggi. So, mereka dilabelkan sebagai organisasi yang baik dan bersih. Bagus tak kalau mereka dipandang tinggi? Of course. Bila mereka dipandang tinggi, jenama syarikat barang ni semakin popular. Contoh, jenama produk makanan syarikat ABC sangat popular kerana syarikat ni memberi banyak sumbangan amal kepada masyarakat. Itu yang dia nak. Image tu dia nak bentuk. Image positif. Jadi lagi banyak bantuan dia bagi, lagi tinggilah image dia. Yang kedua, meningkatkan jualan dan keuntungan dalam jangka masa panjang. Syarikat yang menjalankan tanggungjawab sosial ni, ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. So, masyarakat sangat mempercayai perniagaan ni. Jadi, mereka sanggup keluarkan banyak kos atau banyak belanja untuk menjalankan tanggungjawab sosial. Sebab mereka ni rasa, kalau mereka ni buat semua tanggungjawab sosial ni, jualan dan keuntungan syarikat akan meningkat dalam jangka panjang. Itu alasan kenapa mereka suka buat tanggungjawab sosial. Mereka bagi derma, bantuan sebab mereka percaya pada masa akan datang ni, masyarakat akan beli barang mereka dengan banyak. Ini akan meningkatkan keuntungan. Jualan dan keuntungan syarikat produk makanan segera meningkat setelah syarikat ini memperuntukkan 10% hasil jualan tahunan sebagai sumbangan amal. Yang ketiga, memberi keyakinan kepada pelabur dalam negeri dan pelabur asing. Syarikat yang sentiasa menjalankan tanggungjawab sosial ni, mereka dipandang sebagai syarikat yang bertanggungjawab, beretika dan telus. So, ini akan meningkatkan keyakinan pelabur. Mereka percaya syarikat ni takkan menghadapi masalah. Contohnya, setelah aktiviti tanggungjawab sosial, syarikat produk makanan segera mendapat liputan luas dalam media, semakin ramai pelabur yang mula membeli saham syarikat tersebut. Syarikat berupaya membetulkan masalah sosial dan persekitaran disebabkan oleh operasinya. Mereka percaya benda ni berlaku kerana silap mereka. Jadi mereka rasa mereka ada tanggungjawab untuk betulkan masalah. Atau kesan buruk disebabkan oleh operasi mereka. So, mereka nak pastikan persekitaran yang bersih, elakkan tekanan daripada kumpulan pendesak. Sebuah syarikat produk makanan segera menggunakan teknologi mesra alam dan juga pastikan sisa pengeluaran diuruskan dengan teratur agar tiada kesan buruk pada alam sekitar. Jadi mereka rasa kalau mereka tak buat ni, boleh menyebabkan alam sekitar ni rosak. Harga saham syarikat meningkat dalam jangka masa panjang. Syarikat yang biasa melakukan tanggungjawab sosial ni, mereka kurang menghadapi risiko, dan akan menghasilkan pulangan yang tinggi. Contohnya, kalau mereka suka buat benda-benda yang baik, mereka kurang terdedah kepada kritikan awam. Imej tidak terjejas. Ini menyebabkan permintaan saham syarikat meningkat dan harga saham juga akan meningkat. Harga saham syarikat produk makanan segera meningkat hampir 80% sejak ditubuhkan kerana operasi syarikat ini menggunakan kaedah mesra alam dan sering mendapat pujian Persatuan Pengguna. Nampak tak? Bila mereka ni dipandang tinggi, harga saham akan meningkat. Now kita pergi kepada kelemahan. Kenapa mereka tak nak buat? Kenapa mereka tak sokong tanggungjawab sosial? Yang pertama, organisasi merasakan kurang bertanggungjawab atau accountability terhadap masyarakat awam. Sebab alasannya apa? Mereka tak ada saluran dan masa untuk berbuat demikian. Sebab dia salahkan pihak pengurusan. Dia kata bukan pemilik syarikat yang bermasalah ni. Masalah ni disebabkan oleh pengurus, pihak pengurusan. Jadi, kesilapan ni akan ditanggung oleh pihak pengurus, bukan firma. Firma ni adalah mereka ni menyumbangkan modal untuk operasi perniagaan. So, tak ada kaitan dengan syarikat, dia kata. Contohnya, lembaga pengarah syarikat produk makanan segera menyalahkan pihak pengurusan yang gagal menguruskan sistem pengeluaran dengan teratur. So, dia
put the blame on management. Dia kata bukan salah syarikat. Kami dah suruh pengurusan ni buat kerja tapi mereka tak buat kerja dengan betul. Okey. Pelanggaran matlamat utama organisasi iaitu mencapai keuntungan maksimum. Okey, setiap syarikat ni ada matlamat. Itu mendapat keuntungan yang maksimum. Tanggungjawab sosial ni bukan matlamat utama. Okey, bukan matlamat utama. Jadi kalau mereka sering mengadakan atau menjalankan tanggungjawab sosial, ini akan melemahkan matlamat utama perniagaan. Lari daripada matlamat utama. Contohnya, syarikat produk makanan segera tidak bercadang untuk memberi sumbangan kepada masyarakat seperti beasiswa kerana ini akan menjejaskan keuntungannya. Jadi faham tak? Your main aim is to make money. Jadi kalau you buat banyak kerja-kerja sosial ni menyebabkan untung kita merosot. So kita langgar atau kita lari daripada matlamat utama. Faedah daripada tanggungjawab sosial ni hanya dinikmati oleh masyarakat luar saja. Ini satu lagi pandangan. Okey, dia kata kalau saya buat banyak tanggungjawab sosial ni, apa faedah kepada syarikat? Syarikat tidak mendapat apa-apa faedah. Hanya meningkatkan kos operasi saja. Jadi buat apa saya nak buat tanggungjawab sosial? Okey. Contohnya, syarikat produk makanan segera tidak menjalankan tanggungjawab sosial kerana khawatir ia akan meningkatkan kos operasi dan tiada kebaikan pada syarikat tersebut. So, dianggap sebagai satu pembaziran. Okey. Yang keempat, syarikat membayar cukai korporat. Ini satu lagi alasan. Dia kata, saya dah bayar cukai. Jadi, tugas untuk menguruskan masyarakat, menjalankan tanggungjawab sosial ni tugas kerajaan lah. Bukan tugas saya. Sebab saya dah bayar cukai. So, dia cuba elakkan tanggungjawab dia dengan alasan dia dah bayar cukai. Okey, so dia kata kerajaanlah sepatutnya gunakan cukai untuk menyediakan kemudahan. Contoh, syarikat produk makanan segera telah bayar cukai korporat sebanyak 45 juta pada tahun 2019 dan berasa syarikat ini tidak bertanggungjawab untuk melaksanakan tanggungjawab sosial. Alasannya apa? Dia dah bayar cukai. Jadi dia kata kerajaanlah kena buat. 5. Organisasi menjadi terlalu kuat dan berkuasa atau dipanggil monopoli. Okey. Syarikat yang banyak membuat tanggungjawab sosial ni dipandang tinggi. Masyarakat banyak menyokong kerajaan syarikat yang banyak bantu mereka. Jadi ini akan meningkatkan kuasa mereka sampai mereka menjadi sebuah monopoli. Okey. So bila syarikat ni berkembang dan banyak bantu masyarakat, masyarakat bagi banyak sokongan, dia menjadi lebih kuasa. Okey. Bila lebih kuasa, dia menjadi monopoli. Okey. Sebuah syarikat produk makanan segera menjadi monopoli dan industri makanan segera disebabkan saiz operasi dengan imej yang kukuh sehingga syarikat lain sukar bersaing dengan syarikat tersebut. Ini pun satu punca kenapa mereka tak sokong tanggungjawab sosial. Okey? Okey pelajar, cikgu nak kamu hafal keyword ni. Okey? Kebaikan tanggungjawab sosial. Kenapa mereka menyokong imej, jualan, pelabur, operasi, harga saham. Ingat keyword ni. Okey? Kelemahan, kenapa mereka tak sokong accountability, matlamat, faedah, cukai korporat, monopoli. Guna 5 keyword ni. Okey, so setiap satu ada 5 keyword untuk menyokong atau tidak menyokong. Okey, contoh soalan. Nyatakan 4 kelebihan sebuah organisasi yang menjalankan tanggungjawab sosial. Just sebut saja 4 kelebihan. Okey, 2. Nyatakan 4 kelemahan, sebut saja. 3 dengan 4 ni kena bagi 1 kelebihan dan 1 huraian. Okey. 4, 1 kelemahan dengan 1 huraian. Itu saja pelajar. Jangan lupa subscribe, like dan share. Harap apa yang cikgu sampaikan tentang tanggungjawab sosial bantu kamu untuk memahami tajuk ni dengan lebih mudah. Itu saja.